Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kami hari ini podcast seram untuk tugasan tajuk PBS 3034. Di sini saudara Larry Entebah, saudari Nisrina, saudari Anish Arisha, betul? Dan akhir sekali saudari Maimunah. Okay. So guys, you guys ready untuk bercerita? Kita akan mulakan dengan penceritaan pertama kita, Larry Entebah. Hello guys, so cerita seram yang saya dah tengok lah, macam cerita Sumpahan Jerunai. Sebelum tu saya nak beritahu korang apa itu Jerunai sebenarnya lah. Di Mukah, iaitu di Kampung Telian Mukah, ada satu kayu yang tinggi. Itulah yang disebut Jerunai. Jerunai ini untuk masyarakat Lanau adalah tempat persemadian orang bangsawan lah, seperti orang kota kampung macam tu. Mereka akan dikuburkan di situ. Tempat tu tinggi, kayu tu tinggi. Menurut mereka, saya tengok dekat TikTok lah, dekat komen TikTok, tujuannya dibuat tinggi adalah supaya dia dekat lagi dengan langit. Maksudnya, mereka orang yang mati tu dekat lagi dengan nenek-nenek moyang mereka yang dulu lah, macam tu. Okay, untuk kembali kepada cerita Sumpahan Jerunai yang barulah kira baru. Cerita ni mengisahkan tentang penyelidikan yang dilakukan di Jerunai itu di Kampung Telian. Ada seorang doktor ataupun profesor dengan kumpulan penyelidikan lah. Mereka nak membangunkan tanah di situ. Mereka nak bangunkan tanah dekat tempat Jerunai itu tadi. Tetapi ketua kampung di situ yang menganiaya mereka supaya tidak Melanggar hukum. tidak membangunkan tempat tu lah, sebab tempat tu memang tempat bersejarah untuk mereka, masyarakat Lanau di situ. Tetapi yang penyelidikan ni nak juga buat. So mereka lakukan, dan semasa mereka lakukan tu, kumpulan penyelidikan yang pertama tu hilang, termasuk isteri kepada profesor tu, doktor tu yang membimbing mereka kan, macam tu, yang buat penyelidikan tu. Semasa pencarian tu yang menyebabkan dia seram adalah bila kumpulan penyelidikan ni dia berlaku keanehan sikit. Dia macam ada yang berhalusinasi, ya, ada yang kerasukan, ada yang hilang. Itu yang, tapi sebenarnya adalah ketua kampung tu yang ada niat untuk membuat mereka begitu. Yes. Apa lagi? Sumpahan Jerunai ni dia ada movie. Yes, ada movie. Itulah Sumpahan Jerunai tadi. Sebenarnya cerita ni adalah untuk mereka perkenalkan masyarakat Melanau yang mereka ni ada satu sejarah ataupun sejarah yang orang tak tahu, yang mereka ada Jerunai untuk orang tempat pengebumian orang bangsawan. Kalau Basically Jerunai berkaitan dengan keturunan Melanau kan? ya, Ke ataupun berkaitan dengan Mukah ke kawasan-kawasan yang tertentu. kalau ikutkan cerita tu, Jerunai itu adalah untuk orang Melanau sahaja, macam tu. Kalau di Sarawak kita terkenal dengan orang Iban yang yang memenggal kepala tu, semua orang tahu kan. Tetapi orang baru tahu yang daripada cerita Sumpahan Jerunai ni, orang baru tahu yang tempat tu adalah untuk orang mengebumikan orang bangsawan. So pada masa sama, cerita ni, filem ni, mereka perkenalkan adat dan kepercayaan orang Melanau lah, masyarakat Melanau, macam tu. Yes. Rasanya itu saja perkongsian filem Sumpahan Jerunai.
Thank you Larry Intaba. For me, perkongsian yang sangat terbaik lah untuk kita yang mungkin bukan dari Sarawak. First time dengar, mungkin a good sharing lah kan untuk hari ini. So seterusnya kita akan mendengar perkongsian yang akan dikongsi oleh saudari kita Nisrina Alia. Mungkin cerita seram dari Sarawak lagi, ataupun dari Sabah, ataupun dari Kalimantan, Indonesia. So kita tak tahu, mari kita saksikan. Hai guys. Okey, jadi untuk podcast kita pada hari ini saya akan berkongsi cerita tentang batu-batu yang saya rasa orang Sarawak tahulah ataupun tak tahu. Yang disebut sebagai Batu Nabau. Batu Nabau. Dekat Batu Nabau ni dia terletak di Engkelili, Siaman. Batu lah. Ya memang batu. Batu Nabau ni dia berbentuk seperti ular. Ular yang ni sungai. Nama sungai tu Sungai Baung. Dia macam nak melintas sungai tu, tapi dia terus jadi batu. Dia memang berbentuk seperti batu. Ada Maksudnya macam dia dekat dalam sungai. ya, dia I macam see. atas sungai tu. Berbentuk ular. Ya, berbentuk ular. Batu tu dia macam ada sisik-sisik. Oh. Dalam masyarakat Iban, Nabau ni disebut sebagai ular besar kan, Larry? Yes. Ceritanya bermula macam ni. Ada orang Siam dekat KL, dia bermimpi ular yang menjadi batu. Jadi dia kumpul petunjuk-petunjuk dari mimpi dia. Dia nak cari batu ular tersebut lah. Cari. Dia dibawa seorang kenalan dia untuk pergi ke Engkelili dan dia nampaklah batu tu sama seperti dia nampak dalam mimpi. Terus dia buat pemujaan. Ya macam tu. Insert. Ya. Memang bentuk macam ular. Insert. Batu ni kan dikatakan kalau macam banjir kat situ, pokok-pokok akan tenggelam tapi batu ni seolah-olah timbul. Sebab dia ular macam tu kan? Tak tahu lah. Kononnya. Oh, I see. Ada orang cakap ada masyarakat pernah nampak lah. Betul. Dia timbul. Ulan juga dikatakan kalau dia melintas, kalau dia macam melintas sungai tu akan jadi banjir yang besar. If ular tersebut Ya. Maksudnya Kal- batu tu hidup ke? kononnya, kononnya. if orang tu Oh. melimpasi sungai, Banjir besar akan berlaku. Maksudnya batu tu boleh bergerak, kepercayaan lah, Ya. boleh bergerak. Taklah, kononnya lah, kononnya. Ya, kepercayaan. Okay. Apa lagi ya? Until now lah orang percaya. Ya, sampai sekarang tak tahu kebenaran mitos dan sejauh mana. ya, Ada orang pergi research, memang ada. 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 saya pun pernah pergi tengok Batu Nabau tu. Oh. Memang dia dalam. Korang pernah pergi ke tengok? Memang kalau kamu tengok depan-depan memang nampak real lagi dari dalam gambar. Memang macam ular. Lepas tu dekat permukaan batu tu dia ada tulisan Jawi. Ada tulisan Jawi. Tapi tak itulah tak tahu sama ada di Tapi UK. dalam tu ada yang sebut macam mungkin orang dulu yang mengukir di situ. Tu tak tahu sejauh mana kebenarannya lah. Tapi dekat batu tu kan dia, kalau tengok gambar nanti Insta, tengok gambar kan dia ada macam hijau kan. Dia lumut kah? Lumut. Tapi macam Tapi dia gambar macam sisik. Kalau kamu orang tengok depan-depan kan dia ada macam sisik-sisik. tapi kan batu dulu tu. memang banyak ular-ular besar. Mungkin boleh jadi. Ya, boleh jadi mungkin tu ular sebenar, mana kita tahu kan. Betul. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya. Okey. Thank you Nisrina Alia. For me this is my first time dengar kisah Batu Nabau. So saya rasa Alice pun rasa sebagai Alice je lah. So macam first time kan dengar dari Maimunah first time. For me first time. First time lah, walaupun saya pun orang Sarawak tapi first time for me. So thank you. Okay, terus kita akan beralih. Mungkin lepas ni kita akan mendengar kisah daripada Sabah. Why not? Sebab kita orang majoriti dari Sarawak nak dengar perkongsian daripada cerita seram ataupun mistik Sabah. Let's go. Boleh bah kalau kau.
Ya betul, boleh kalau kau. Hai guys. Okay, memandangkan saya dari Sabah, jadi saya cakap Sabah lah. Jadi semua pun faham lah kan? Okay, cerita dari Sabah, I think semua orang pun memang tahu penanggal. Tapi kami di Sabah, tahu kan? Cuma kami di Sabah kami tak panggil dia penanggal. Kami panggil dia balan-balan. Palis-palis. Tapi tapi kalau di Sabah, kepercayaan kami tak boleh sebut dia full name. Kami kena panggil dia B kuasa 2. Okay, sebab bila kita sebut dia full name, dia akan datang. Macam memanggil dia. Yes, dia macam memanggil. Kita tak boleh sebab tu kenapa saya. Okay, lagi satu. Betul. Lagi satu. That's why saya buat palis-palis. Lagi satu, bila macam kami sebutkan, kami kena ketuk lah mana-mana. Tapi sebut palis-palis supaya benda tu tak datang lah macam tu. Okay? Palis-palis ni macam hope nothing happen lah. Hope nothing happen macam apa kalau Iban macam macam tu lah. Okay, macam Sarawakku semangat gitu kan. Okay. Di Sabah, satu tempat yang memang popular, saya panggil B kuasa 2 lah, nanti tiba-tiba kan. Okay. Dekat Kota Belud, mostly lah. Kota Belud memang tempat dia, bukan cakap bersemayam, tempat dia memang banyak. Memang bukan asal usul. Okay, kepercayaan dia ialah asal usul sebenarnya di sana. Okay, B kuasa 2 ni, dia lelaki perempuan boleh jadi. Dia, okay, orang asalnya bukan yang mati hidup semula kan, yang memang mengamal ilmu kan. Yes, bukan. Dia bukan mati hidup semula. Dia memang orang hidup, memang masih hidup, cuma dia ada ilmu hitam. Okay, yang orang tahu mostly perempuan je. Tapi sebenarnya lelaki pun ada jadi B kuasa 2. Okay, kisah dia, actually kamu boleh search dekat internet pun banyak. Cuma saya kongsi satu dah kisah lah. Yang first, Kenapa B kuasa 2 ini boleh ada? Actually dari orang luar, dari pendatang asing. Dia datang pergi KB, dia buat rumah. Tapi orang tak kenal dia siapa. And then tapi waktu tu memang okey je, memang tidak apa-apa masalah. Until lah one day ada kematian jadi. Tapi bila kematian tu orang macam first day tu orang tak suspek apa-apalah. Tapi second day tu bila orang cari balik mayat, sebab orang kan dulu kan tak tanam terus kan, orang biar dalam rumah kan. Bila orang tengok balik mayat tu jadi batang pisang. Dia bukan lagi mayat. Dia batang ditukar. So orang, of course lah, orang macam orang kampung heran kan, kenapa dia jadi batang pisang, mana badan dia. So bila orang fikir-fikir kan, satu biasalah kampung kalau ada yang meninggal kan memang kita akan datang ramai-ramai. Tapi orang pendatang asing ni dia tak datang langsung. So orang pergi rumah dia. Bila orang pergi rumah dia, orang tengok mayat tu ada dekat rumah dia. So dari sana orang suspek, oh dia ni B kuasa 2, sebab yang makan mayat only B kuasa 2. Macam tu. Dengan ini pengalaman saya sendiri. Lagi satu pengalaman saya sendiri, kira saya sendiri jugalah. Saya dengan cousin, kami balik kampung. Okay, balik kampung dekat Beaufort lah. Okay, balik kampung jam 10. Actually di baru jadi last month. Okay, kami balik kampung around jam 10-11 macam tu kami sampai kampung. And then kampung, of course kampung kan kalau malam kan gelap, memang tak ada apa-apa, tak ada lampu kan. So bila kami on the way mau balik mau pergi rumah tu, dekat belakang dia macam ada nampak lampu warna merah. Macam merah, kelip macam tu. So ingat kan orang highlight kah apakah, tapi lampu merah bah. So bila tengok tidak apa-apa. Cousin saya ni dia memang boleh nampak kan. Bila dia tengok tepi, ada kepala terbang. Ada kepala. Saya ni suka drive malam-malam. Ada kepala terbang, tapi dia ndak tinggi, dia ndak rendah juga. Dia macam cermin tu kah? Enggak lah, ngam-ngam cermin. Dia macam atas sikit lah dari kereta. Dia ikut cak. So bila kami, cousin saya ni pun yalah biasa lah, bahkan mungkin dia terbiasa ke apa. Of course saya seram. Saya macam janganlah berhenti. Dia suruh laki dia berhenti, off engine, kasih mati. Lepas tu cousin saya cakap cuba tengok di luar. Bila kami tengok dia terbang naik ke atas. Dia terus hilang. Actually kepercayaan di sana, B kuasa 2 ni dia ada 2.
Satu, kalau memang dia mau makan kita, I mean dia mau macam, sebab dalam kereta tu ada cousin saya tengah pregnant sebenarnya. Dia soal ada ikut. Okay, kalau dia memang mau janin ataupun dia mau makan lah kan, dia akan mendekati, dia akan senang didekat ataupun dia yang datang sendiri. Tapi kalau dia bukan mau makan, saja-saja mau kacau, dia akan terbang jauh. Bila dia kena tengok, macam itulah. Okay, tu jangan lebih-lebih, nanti dia datang. Okay, that's all. Kuasa 2. Thank you perkongsian yang for me first time lah dengar kisah yang real life di Kuasa 2 ataupun kita dekat sini panggil penanggal. Okay, thank you. So seterusnya perkongsian sangat for me best lah, cerita apa di Kuasa 2, takut pula nak sebut full name. So seterusnya kita akan mendengar cerita daripada ahli kita yang seterusnya, Maimunah. Mungkin beliau akan bawa kita ke Jawa. Mungkin kan fly. Seterusnya saya akan cerita tentang Bukit Song. Bukit Song ni dia terletak dekat Miri, antara Miri dengan Lambeh lah. Lepas tu asal usul Bukit Song ni diberi nama Song sebab ada kisah seorang ketua etnik yang meneroka bukit tu. Maksudnya nama Bukit Song tu di macam Atas nama dia. atas nama dia. Inspirasi nama dia lah. Ada satu kisah tentang pemandu teksi. Waktu petang, dia pergi macam dia tengah cari penumpang lah, macam Maxim apa semua tu. Dia pergi waktu petang tu macam dekat-dekat nak maghrib lah. Dia pergi jalan. Lepas tu dia ada nampak satu keluarga nak tumpang dia. Lepas tu dia masuklah. Kan keluarga tu dah masuk dalam teksi tu. Lepas tu dia, pakcik tu bawa lah dia orang pergi. Lepas tu pakcik tu tanya, nak pergi mana? Lepas tu dia bagi tahu berhenti dekat tempat ni lah. Lepas tu dia bagi tahu pergi sini buat apa, sebab dekat bawah tu dekat macam kawasan perkuburan. Lepas tu nak mereka turun lah. Pakcik tu hantar and dia orang dah sampai dekat tempat tu, pakcik tu bawa lah. Dah sampai dekat tempat tu, dia orang pakcik tu terus tekan minyak. Satu family kan maksudnya? Satu family. Oh, ada anak, ada. Ada semua. Maksudnya orang yang Tak wujud. Dia memang minta turun dekat kubur kan? Dia macam bagi tahu yang tu tempat tinggal dia. Oh. Pagi kan? Petang. Macam senja, maghrib. Oh, selalunya ada orang keluar waktu-waktu itu kan. Oh, I see. Dan ada cerita tentang pemandu lori. Pemandu lori tu dia macam kan ada selekoh tajam. Bukit Bau ni dia macam tempat macam jalan. Kalau dekat Pahang kita ada tempat nama Jalan Karak yang seram. Kalau dekat Sarawak jalan dekat bukit tu lah, Bukit Song tu dia macam seram. Dia dikenali sebagai Jalan Karak Sarawak. Nama lain dia lah. panggilan lah orang. Sebab orang tahu jalan karak. Dia seram. Highway, kan? Lepas tu dia naik tu kan macam tinggi. Lepas tu curam dia tajam. Lepas tu dia nyaris nak masuk dalam gaung sebab ternampak Pontianak. Pakai baju putih apa semua tu. Weh, kita diam, dia memang cerita dia memang you faham kan? I mean diam sebab dia kembang. Dengar macam macam okay.
Saya first time dengar sebenarnya sebab dekat Sarawak. Yalah Sarawak besar kan, jadi bila dengar macam wow. Lagi? Korang macam first time dengar kah? Ya, first time. Itu je lah dari saya. Dia pun takut, dia pun seram mau cerita juga. Okay. Thank you Maimunah perkongsian. For me, perkongsian sangat menarik lah sebab masing-masing macam oh my god. What the For me first time lah dengar cerita apa? Song. Bukit Song. Pun sama kan first time. Nah, tak nak sebut nama. Aku perkongsian kepada empat tetamu kita pagi ini. So for me lah, saya pun nak berkongsi cerita berkaitan kisah mistik yang menjadi buah mulut lah pada awal 90-an, 70-an macam tu lah. Korang tahu tak hantu Janet? Hantu Janet. Oh my goodness. Hantu Janet tahu kah? Kak, ada yang pernah dengar? Pernah dengar tapi tak tahu cerita. So pernah macam viral lah yang latest. So basically Janet ni ialah seorang perempuan berbangsa Cina yang berasal dari China lah. So si Janet bekerja sebagai nurse dekat sebuah hospital umum Sarawak. So pada tengah malam nak dijadikan cerita, shift malam. So Janet pun balik lah macam biasa, balik. Tapi Janet hilang tanpa dijejak. Terus hilang tanpa dijejak. Nak dijadikan cerita yang kehilangan si Janet ni ada berkaitan dengan pembinaan jambatan gantung berada di Satok. Oh, yang jambatan sekarang ni kah? Yes, jambatan yang nak pergi yang saya selalu balik. Malam-malam saya selalu guna jambatan tu lah. So nak jadikan cerita, kes kehilangan Janet ni menjadi kaitan dengan pembinaan jambatan tersebut untuk dijadikan ritual semah. Semah tu macam mengambil kepala. Oh okey. Kalau kami di Sabah ada, tapi bukan semah. Apa? Dia ingatlah nama, tapi adalah panggil kepala. Lain lah. Tapi bukan berkaitan dengan semah. jambatan kan? Yes. Jambatan untuk mengukuhkan. Ya. Ah. Itu kepercayaan orang dulu lah. Tapi disebabkan pembinaan jambatan tu dengan kes kehilangan si Janet, so dia ada berkaitan. Selepas jambatan tu siap, baru bangkai si Janet dijumpai Berkepala. tanpa kepala. That is the reason why orang bagi tahu pembinaan jambatan satu ada kaitan dengan kematian dan kehilangan si Janet. So, nak dijadikan cerita masa kematian ibu bapa Janet orang Cina kan. Kepercayaan Cina dulu-dulu kalau nak balas dendam guna baju merah. So, Janet dikebumikan dengan menggunakan baju merah. Maksudnya membalas dendam lah. Yes, pembalas dendam. So sejak dari itulah macam setiap malam jambatan tu macam ada kelibat-kelibat perempuan guna baju merah. Dekat highway tu macam tahan orang tepi jalan, kacau orang, dan paling menakutkan masa shift malam dekat hospital, Janet ada di hospital tersebut. Dan pernah lah ada dekat komen Facebook, I don't know sahih tak sahih, orang cerita lagi yang si Janet ni pernah tumpang orang macam taksi, tumpang tengah malam. Untuk turun dekat jambatan. Yes, dekat jambatan. Kepala dia sana. Dia nak turun dekat jambatan. So pakcik kan orang tua macam ambil je lah. Tapi dah ngam-ngam dekat jambatan, out of sudden the body is hilang, the bau is Still there. yes, bau tiba-tiba Bau wangi, bau bunga. bau bangkai. Bau bangkai beb, bukan bau wangi. Bau bangkai menyeluruh dalam kereta. So bila pakcik tu berhenti ngam-ngam kat jambatan, the Janet hilang.
again jambatan dekat Santau sebab sorry saya bukan orang Sarawak kan. Jambatan yang ada lampu. Bukan. Jambatan yang dekat Kubah Ria tu. Oh, itu. Bukan jambatan gantung tu, jambatan yang satu yang besar tu. Oh, okey. See. Kononnya lah zaman-zaman dulu. Tapi for me mungkin boleh jadi betul, Boleh jadi betul. boleh jadi tidak. Sebab pada tahun berapa? Tahun 2000 something lah, viral di Facebook, if you guys know, orang Sarawak yang kelibat-kelibat Janet pegang payung merah, guna baju merah kan, jalan-jalan. Macam mana orang tu ada jenis? Sebab dia pakai baju merah. Yes, sebab guna baju merah, kebaya merah kan, kes dulu kebaya merah. And then ada juga dari bahagian komen TikTok yang menceritakan si Janet ni ialah mak bapak dia yang memanggil balik untuk membalas dendam. And then ada yang bagi tahu yang Janet ni sebenarnya hilang, tapi bukan badan Janet, badan orang lain. Macam tu lah, something like that. Tapi sejauh mana kesahihan cerita si Janet, kita tidak tahu. Tapi yang paling seram for me lah, dia masuk kerja shift malam yang saya ceritakan tadi. So saya rasa perkongsian untuk cerita Janet sangat ringkas, sangat mudah difahami dan for me seram lah sebab saya selalu balik malam kan kucing ke Samarahan, so seram lah jambatan Satok. So you guys, saya rasa sampai di sini saja podcast kami. So kalau korang suka boleh like and comment, boleh share korang punya cerita seram juga di Kalimantan, di Borneo, Kalimantan. So for me, itu saja daripada Afiq, Lerin Tebah, Nishrina, Erisa dan Maimunah. Bye guys.